Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai pada hari kiamat setiap umat ini akan umat mengikut apa yang disembah. Amal orang munafik akan diperiksa dan titian siratal mustaqim mula dihamparkan. Yang ni tajuk yang kita berhenti pada tahun lepas kan. Dan tahun ni kita berada pada pertengahan tajuk ni lah. Pada muka surat 511. Cerita tentang mengenai bagaimana keadaan suasana kita saat mana kita akan lalui di titian sirat. Ataupun bagaimana keadaan kita berada di padang mahsyar nanti. Tajuk ni menjadi tajuk penting pada diri kitanya supaya kita bila kita sampai di akhirat nanti, kita tidak teraba-raba dan juga kita tidak tercari-cari apa yang patut kita lakukan. Kerana ramai manusia bila sampai di akhirat nanti, masing-masing dalam keadaan kelu, tak tahu nak buat apa dia di padang mahsyar. Kerana masing-masing dalam keadaan yang tak ada ilmu, kecuali bagi orang yang diberi ilmu. Bila diberi ilmu, dekat mana kita dapat ilmu ni? Di dunia lagi. Di dunia kita ni, sepanjang kita hidup ni, kita diajar supaya belajar. Belajar tentang bagaimana kita nak lalui satu saat dipanggil barzah. Sekejap lagi yang kita akan lalui. Kemudian lepas pada barzah, kita cerita tentang padang mahsyar. Kalau para hadirin sekalian ada masa, para hadirin sekalian baca balik kitab yang kita belajar ini, kemudian buat balik rentitan-rentitan ataupun jadual-jadual yang kita kena lalui. Macam mana orang mukmin lalui, macam mana orang munafik lalui, dan bagaimana orang kafir lalui di waktu mana di padang mahsyar nanti. 3 kelompok ni je di padang mahsyar nanti akan berlaku. Sama ada kita mukmin, mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Kemudian ataupun orang munafik, bila lalui saja di padang mahsyar, macam mana keadaan yang mereka lalui. Yang ni pun diceritakan supaya kita ni jangan termasuk di kalangan orang munafik. Ataupun macam mana keadaan orang-orang kafir. Bila orang kafir berada di padang mahsyar Allah, supaya kitanya sentiasa jauh daripada sifat kufur yang berlaku pada diri kita. Kita ni senang nak jadi kufur kan dalam hidup kita. Kufur tu satu, kafir tu satu. Maknanya kufur, biasanya kita ni payah kita nak bersyukur. Biasa kita jadi kufur. Kemudian kalau sekiranya satu lagi kafir. Kafir ni maksudnya murtad terus, keluar daripada Islam ataupun dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sebegini ni kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada suasana demikian. Dan kita sampai pada cerita tentang mengenai yang disebut dengan hadis yang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inilah yang mereka katakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kamu dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun sebanyak 2 ataupun 3 kali sehingga sebahagian mereka hampir-hampir berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ni sampai tajuk ni lah yang kita bincangkan mengenai cerita tentang mengenai padang mahsyar Allah. Syekh Abu Abbas Ahmad Ibn Umar mengatakan dalam Al-Mufhim Syarhul Ikhtisar kitab Muslim, itu bagi orang yang tidak ada ketetapan ulama baginya. Mungkin mereka meyakini kebenaran dan konsisten dengan keyakinan itu tanpa ada bukti. Dengan demikian keyakinan mereka mengalami perubahan pada diri mereka sebut. Cerita macam ni. Sebelum daripada ni kan kita baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut dalam hadis cerita, maka Allah pergi kepada mereka dalam rupa yang mereka kenal.
Hadis itulah yang kita bincangkan. Adalah satu ujian untuk membezakan hak dan juga batil. Bila datang saja Allah di padang mahsyar nanti pada manusia ni, dalam keadaan sebegitu Allah datangkan pada manusia, kita dalam keadaan orang mukmin dia kenal terus tu Allah dipanggil. Manakala orang yang tidak mukmin dia teragak-agak pada diri dia. Yang bincang yang ni dah. Ini kerana ketika tinggal orang munafik dan orang yang turut melihat bersama orang mukmin dan orang mukhlisin, mereka memberi alasan bahawa mereka adalah golongan itu dan mereka beramal seperti orang itu beramal dan mengaku mengenali Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang mukmin dan orang mukhlisin mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Menguji mereka dengan pergi kepada mereka dalam satu rupa sambil berfirman, "Akulah Tuhan kamu semua." Maka orang mukmin menjawab dengan menafikan perkara itu dan berlindung daripadanya disebabkan apa yang mereka kenal di dunia mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia terhindar daripada sifat yang digambarkan oleh orang yang membincangkannya itu. Ini para hadirin sekalian, tajuk yang kita bincang pada tahun lepas. Nampak macam tak faham tu semua ni. Tajuk yang kita sebut tentang mengenai suasana daripada mahsyar nanti, datang ujian. Ujian pada kitanya, ada yang datang mengaku aku Tuhan kamu. Bila begitu, ada orang mukmin boleh jawab, ya kamu Tuhan aku. Ada orang munafik kata, tak, kamu bukan Tuhan aku. Kemudian orang kafir kata, aku tak kenal siapa kamu. Dia akan jadi begitu daripada mahsyar Allah. Lalu perbincangan terhadap hadis ini dibincang. Alim ulama bincang. Inilah yang mereka katakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, kami berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Di waktu itu orang mukmin kata, bila ada yang kata aku Tuhan kamu, orang mukmin jawab apa dia? Tidak, kamu bukan Tuhan aku. Disebut demikian. Orang munafik kata, ya kamu Tuhan aku. Kemudian orang kafir sebut, ya kamu Tuhan aku. Tiba-tiba dalam keadaan tu, kerana tak ada ilmu, masing-masing tak tahu di pada mahsyar Allah. Ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Begitu nak sebutnya. Lalu dalam keadaan macam ni, orang yang benar-benar beriman, dia akan sebut, aku berlindung pada Allah, bukan kamu. Bukan kamu Tuhan aku. Dia sebut sampai 3 kali. Dia sebut sebanyak 2 ataupun 3 kali. Dia sebut. Kerana apa dia? Kerana di waktu itu keliru manusia. Manusia ni jadi keliru. Siapa ni? Bila dia berada di padang mahsyar Allah. Tak payah keliru kat situ lah. Dalam kubur tu pun keliru dah kita ni. Ramai mana orang kita masuk dalam kubur, bila tanya ma rabbuka tu, syaitan pun tunjuk diri dia. Aku Tuhan aku. Aku Tuhan kamu. Manusia pun keliru. Ya, engkau Tuhan aku, dia sebut. Ya tu, yang kat situ pun dah rosak dah. Bila bangun di padang mahsyar, sekali lagi ada ujian ini berlaku. Ujian ini berlaku, disebut, aku Tuhan kamu. Orang mukmin kata, tak, kamu bukan Tuhan aku. Aku berlindung pada Allah, bukan kamu Tuhan aku. Manakala orang munafik kata, ya kamu Tuhan aku. Dia jadi keliru lah. Macam kita atas dunia ni pun keliru. Kita sekarang ni kan keliru. Mana satu yang betul ni? Senang kita. Kita ni, mana satu yang betul? Orang ni melewat ke tak melewat? Senang kita. Ni kita ni jadi keliru kan? Dalam bab melewat, kita buat contoh yang mudah. Mana satu yang betul? Orang kita ni jadi keliru dah di dunia. Dalam kubur keliru. Di padang mahsyar keliru. Dia akan jadi demikian. Perjalanan hidup kita, nak ceritanya, di padang mahsyar pun keliru. Bila dengar suara, aku Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu tu, orang mukmin kata, tak, kita berlindung pada Allah, bukan kamu Tuhan aku. Kemudian orang munafik kata, ya kamu Tuhan aku. Dah jadi keliru. 2-3 puak dah berlaku di kalangan kita. Syekh Abu Abbas Ahmad Ibn Umar mengatakan dalam Al-Mufhim Syarhul Ikhtisar Kitab Muslim, itu bagi orang yang tidak ada ketetapan ulama baginya. Mungkin mereka meyakini kebenaran dan konsisten dengan keyakinan itu tanpa ada bukti. Dengan demikian keyakinan mereka mengalami perubahan. Mereka yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang munafik dan yang ragu-ragu, dan perkara itu terbukti pada ujian yang kedua. Ujian di padang mahsyar itu. Kerana dalam hadis Abu Sa'id sesudah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sebahagiannya hampir berpaling, maka ditanya pada mereka,
adakah antara kamu semua dengannya mempunyai bukti untuk mengetahuinya? Ada tak di kalangan kamu ni yang kamu yakin sungguh tu adalah Tuhan kamu? Kamu yakin sungguh kan? Mereka menjawab, benar. Lalu tersingkaplah betis. Tidak ada yang sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, ketika melihatnya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sujud. Di saat tersebut manusia pun mula sujud. Kecuali yang siapa boleh sujud? Yang Allah benarkan sujud. Tersingkap betis tu maknanya masing-masing nak sujud lah. Nak menghadap depan Allah. Tidak ada yang sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut dan juga riak, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan belakangnya sejajar, lurus je belakangnya. Setiap kali mereka mahu sujud, dia jatuh ke belakang. Tak boleh nak sujud. Nak sujud je, dia terlentang ke belakang. Maksudnya dia macam dalam keadaan tersentak balik. Dia macam getah begitu. Dia nak sujud, tiba-tiba jatuh ke belakang. Allah jadikan sama lurus je kat belakang mereka tersebut. Tak boleh dipanggil demikian. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka dan melihat kepada rupa yang mereka ketahui. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada mereka, adakah aku Tuhan kamu semua? Tanya demikian. Mereka menjawab, engkaulah Tuhan kami. Kemudian dibentangkan titian sirat, titian di atas Jahannam, dan diizinkan untuk memberi syafaat. Bila sebut saja, ya kamu Tuhan kami, barulah mula dibentang titian sirat untuk manusia melalui titian sirat itu sendiri. Itu cerita mengenai bagaimana keadaan saat mana nak berlakunya manusia ni melalui titian sirat. Nak berlaku titian sirat tu Allah akan tanya soalan, aku ni Tuhan kamu kau? Manusia jawab, ya kamu Tuhan aku. Bila sebut ya kamu Tuhan aku tu, barulah terbentang titian sirat di atas neraka Jahannam untuk manusia melalui titian sirat tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menemui mereka dalam rupa yang mereka kenal. Kan hadis ni, manusia ni akan berjumpa dengan Allah dengan keadaan rupa yang mereka kenal. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dengan jelas pada mereka sifatnya yang mulia. Maksudnya Allah tunjukkan kemuliaan dia. Betul ke wajah Allah waktu mana di padang mahsyar lagi kita boleh lihat? Ulama-ulama bincang. Ulama-ulama kata, ulama-ulama sebut, bukan kita tengok wajah Allah lagi, tetapi kita tengok sifat-sifat dia saja. Sifat-sifat dia saja. Sempurna, tinggi dan indah setelah diangkat penghalang penglihatan mereka. Baru kita nampak sifat-sifat dia je. Bukan lagi kita nampak jelas Allah. Bila sebenarnya jelas lihat Allah ni, boleh tengok Allah ni bila? Bila dalam syurga. Bila dalam syurga. Anda berpandangan demikian. Yang boleh tengok sungguh Allah ni bila kita masuk dalam syurga. Tu pun tidak semua boleh tengok wajah Allah. Dalam syurga ni, orang tertentu sahaja dibenarkan untuk melihat wajah Allah. Walaupun dalam syurga. Ini cerita tentang nikmat melihat wajah Allah lah, yang digambarkan oleh mereka. Lalu mereka mengikutnya. Maksudnya adalah mengikut perintah Allah ataupun malaikat dan para utusan yang membawa mereka ke dalam syurga. Doa maksudnya adalah permohonan. Firman Allah Ta'ala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya memanggil. Doa tu bukannya doa yang kita angkat tu, tidak. Doa yang mengharapkan. Kalimah yang mereka letak dalam doa ketika itu. Maksud doa ketika itu, maksudnya adalah doa mereka ketika itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersingkaplah betis, menunjukkan urusan yang amat besar dan amat sukar. Tersingkap betis tu maknanya nampak segala kelemahan, kekurangan di saat itu. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ini. Nampak macam tak faham lagi tu nampak ni. Sikit lagi untuk dia faham. Parahan sekian kita baca lagi. Nak suruh kita nampak suasana di padang mahsyar Allah. Suasana ini. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Dan ingatlah
pada hari ketika mana betis-betis didedahkan dan mereka diseru untuk bersujud. Mereka di saat itu tidak mampu untuk bersujud. Saat mana mereka diminta supaya tunduk pada Allah, tak mampu orang di padang mahsyar tu nak tunduk. Kenapa? Di dunia ni dia lawan Allah. Bila dia lawan Allah, sampai di akhirat Allah mula buka hijab-hijab jahat kejahatan dia. Waktu mana dibuka hijab nak suruh sujud, mereka tak boleh sujud. Kenapa mereka tak boleh sujudnya? Wa yud'auna ila sujud, dan dipanggil mereka supaya sujud. Fala yastati'un, mereka tak mampu nak sujud. Tak boleh. Kalau tak boleh sujud ni, maknanya neraka lah tempat kamu. Siapa yang tak boleh sujud di saat mana sampai masa untuk sujud, tiba-tiba tak boleh sujud di padang mahsyar Allah. Dia berkata, hari kesusahan dan kesukaran. Ibnu Juraij daripada Mujahid meriwayatkan, dia berkata, sukar dan seriusnya setiap urusan. Susahnya saat itu dan terlalu detailnya saat urusan itu. Payahnya urusan di saat itu. Nak melalui titian sirat. Sebelum melalui titian sirat tu, Allah payahnya, susahnya. Macam orang nak buat urusan nak pergi Mekah, misal contohnya. Bila nak pergi Mekah tu, kena pergi jumpa dekat, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Susah, dirasa jadi susah. Orang nak pergi ke Mekah, orang nak pergi luar negara, nak pergi ke mana-mana urusan. Kadang-kadang, ni anak nak masuk sekolah ni, misal contoh. Anak masuk sekolah, susahnya urusan. Nak buat yang tu, kena sign yang tu, kena buat yang ni, dan sebagainya. Di akhirat, jauh lebih susah daripada itu. Nak dapatkan bukti, ya ke kamu nak buat, ya ke kamu begini, ya ke kamu begini, ya ke kamu begini, menjadi sukar dan jadi susah. Di saat itu sebelum melalui titian sirat itu sendiri. Mujahid dan Ibn Abbas, Mujahid dan bin Abbas mengatakan bahawa itu adalah masa yang paling sukar pada hari kiamat. Hari kiamat ni masa bila yang paling susah? Bila dekat nak melalui titian sirat. Bila nak melalui titian sirat tu, di hari kiamat, hari yang paling payah sekali, yang paling susah kita nak lalu, waktu mana dekat nak melalui titian sirat. Abu Ubaidah mengatakan bahawa apabila suatu urusan menjadi sukar, dikatakan terbukalah urusan daripada betisnya. Maksudnya tersingkap betis yang disebut dengan dalam hadis Rasulullah kata, maka tersingkaplah betis. Tersingkap betis tu maknanya apa dia? Payah. Payah di padang mahsyar ni tak mudah. Jangan fikir mudah. Bila berada siapa yang sampai di padang mahsyar, tiba-tiba ditersekat di padang mahsyar, jadi susah terus. Ada orang yang sampai di padang mahsyar, anda pernah cerita pada jemaah, sampai di padang mahsyar, dia bergerak terus masuk dalam syurga Allah. Yang ni dipanggil di kalangan orang yang tidak ditanya dan tidak dihisap di sisi Allah. Ramai lebih kurang 70,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihisap dan tidak diazab. Ada pun yang ditanya, bila bergerak sampai pada mahsyar, ditahan. Bila ditahan, yang tu jadi susah. Yang jadi susah ni, jadi sukar. Mula nak dibuka, buka segala aib dia, dibuka segala kesalahan dia. Bila dibuka tu, menjadi sukar untuk nak melalui titian sirat yang akan datang nanti. Boleh faham tu sikit kan? Nampak macam faham tu sikit. Suasana yang di padang mahsyar Allah. Abu Ubaidah mengatakan bahawa apabila satu urusan menjadi sukar, dikatakan terbukalah urusan daripada betisnya. Asalnya adalah jika seorang dalam keadaan yang sukar menghadapi suatu urusan yang memerlukan keseriusan, maka dia akan menyingkap betisnya sehingga terbuka. Macam kita nak berjalan malam-malam kan, dalam hujan pula. Dalam hujan pula, nak berjalan gelap pula. Kemudian kita ni macam mana? Lampu tak ada. Dalam suasana lampu tak ada. Kemudian nak kena lalu juga. Nak balik juga. Kita daripada surau, nak balik ke rumah kita. Dekat kampung misal contoh. Macam mana? Mula singkat betis. Singkat betis pula. Singkat kain. Ada juga yang boleh tegur. Nak sebutnya kita singkat kain, nampak betis. Bila kita dah mula singkat kain kita ni, kita nak berjalan. Menandakan apa dia? Serius. Menandakan sukar. Menandakan payah. Begitulah di padang mahsyar. Bila di padang mahsyar ni, bila tersingkat betis, menunjukkan bagaimana keadaan kamu menjadi sukar. Minta jauhlah daripada Allah, jangan kena sain. Kalau kena yang ni pun, kena yang ni kira-kiranya memang payah sungguh nak lalu. Bukannya senang. Kerana sekejap lagi melalui titian sirat pula.
Nak melalui titian sirat ni satu benda lagi dalam hidup. Di padang mahsyar tu satu benda dah dalam hidup ni. Menurut Al-Qurtubi, ini adalah isti'arah. Istilah dalam balaghah dia panggil. Isti'arah sebagai ungkapan jika seorang yang berada dalam keadaan kesukaran, maka dia akan menyingkap betisnya. Sebagaimana terdapat dalam satu syair. Kita tengok kan, seorang isteri nak bertumbuk dengan suami, contoh. Macam mana dia singkap kain dia tu? Mayalah nak lawan dia sebut. Main nak lawan. Yang dia mula singkap kain dia tahu dah, dia nak lawan suami dia tak mudah. Suami dia pula kebetulan sadu, contoh. Kemudian dia pula kecil, halus je. Dia nak lawan suami. Tak mudah. Tapi dia nak lawan juga. Bila dia nak lawan juga, dia mula tarik kain dia tu. Dia tarik kain dia, dia simpul kemah-kemah. Main nak lawan dia sebut. Itu cara. Boleh bayang. Manusia bila di padang mahsyar Allah, susahnya saat itu, dia terpaksa buat begitu. Nak mula tersingkap. Disebut dalam syair, jika aku mendapat musibah, aku akan menyingsingkan pakaianku. Meskipun perang telah berlalu, namun kesakitan tetap kurasakan. Meskipun aku telah menyingkapnya betis kerananya. Menyingkapkan betis kerananya. Maksudnya, dalam mengharungi setiap benda ni bersungguh-sungguh. Di padang mahsyar tu serius. Semua manusia ni dalam keadaan yang masing-masing fokus. Macam mana nak lepas? Macam mana nak lepas ni? Keadaan di padang mahsyar Allah SWT. Dalam syair lain mengungkap tahun kesukaran dikatakan telah tersingkap daripada betisnya. Bila sebut tahun kesukaran, melalui masa yang sukar, yang disebut telah tersingkap daripada betisnya. Syair lain mengatakan telah disingkap bagi mereka daripada betisnya dan bermulalah keburukan yang jelas. Masih banyak syair lain yang berkaitan dengan makna kalimah ini. Menurut pendapat lain, yang dimaksudkan adalah tersingkap daripada betis neraka Jahannam. Ada makna lain bila Rasulullah kata tersingkaplah betisnya itu, yang pertama serius yang disebut. Yang kedua makna lain apa dia? Tersingkapnya betis neraka Jahannam. Tengok neraka tu sukar, tengok keadaan. Tak mudah nak melalui titian sirat tu. Bila Rasulullah kata mula tersingkaplah betisnya, yang dalam hadis Sa'id Al-Khudri tadi, yang disebut tu, bila tersingkap yang demikian, menandakan apa dia? Ternampaklah segala kesukaran yang berada dalam neraka tersebut. Nampak dah? Tak mudah dah nak lalui suasana yang sedemikian rupa. Allahu Akbar. Ada yang meriwayatkan bahawa Allah menyingkap betis pada hari kiamat, lalu di seluruh orang beriman, lelaki dan perempuan sujud kepadanya, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari. Ulama bincang ni singkap betis ini. Tersingkap daripada betis. Maksudnya apa dia? Ada juga mengatakan dengan tersingkap daripada betis aras Allah. Ada yang sebut tersingkap daripada betis neraka Jahannam. Ada yang meriwayatkan bahawa Allah menyingkap betis pada hari kiamat, lalu seluruh orang beriman, lelaki dan perempuan sujud padanya, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari. Allah memberi, menyingkapkan dan menutup. Maksudnya menyingkap kebesaran urusannya di padang mahsyar Allah SWT. Ni yang disebut yauma yukshafu an sakin. Ayat tu, yauma yukshafu an sakin. Ulama bincang, yukshafu an sakin ni maksudnya apa dia? Hari yang Allah menyingkap betis-betis. Maksud yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud, sehingga kan Allah panggil untuk sujud ni, fala yastati'un. Ada yang tak mampu tu, apa maksud yang Allah buka betis ni? Maksud buka betis tu, ulama bincang. Di antaranya Allah ungkapkan, nak gambarkan sukarnya saat itu. Kemudian Allah buka hijab, nampak suasana neraka. Susahnya nak lalui. Ada yang jawab, dia kata Allah buka betis arash. Tengok besaran Allah SWT. Ada yang sebut singkap segala sesuatu ni, maksudnya apa dia? Allah tak tutup dah segala urusan yang kamu nak lalui ni. Susah sungguh di padang mahsyar. Tak mudah waktu mana melalui di padang mahsyar. Al-Khattabi mengatakan bahawa dinyatakan mengenai tersingkapnya betis adalah ungkapan bagi kesukaran. Kalau orang tanya ayat ni lah, tapi orang tak pernah tanya kita ni.
Tanya, yauma yuksafu an saqin tu maksudnya apa dia? Maksud yauma yuksafu an saqin, hari yang Allah singkap betis-betis. Lepas pada ni kita boleh jawablah. Maksudnya menggambarkan satu suasana kesukaran di padang mahsyar Allah. Tak apal pun tak apa, tak masuk periksa. Cuma bila ayat ni ulama-ulama tafsir nak suruh kita faham maknanya apa dia. Oleh yang demikian hadis tersebut mengandungi makna bahawa ia berlaku kerana kesukaran pada hari kiamat. Nak gambarkan hari kiamat ni susah sungguh. Bukannya mudah-mudah, tidak. Kalau ada orang kata, alah tak apa, kita pergi je. Kita pergi je di padang mahsyar nanti. Pandai-pandailah kita nak melalui saat itu. Tak. Kita baca ayat ni. Yauma yuksafu an saqin. Kita mula sebut hari yang Allah singkap segala betis-betis. Bila Allah singkap betis-betis ni, wa yud'auna ila sujud. Allah suruh sujud, fala yastati'un. Tak ada orang yang ada kekuatan untuk nak sujud di saat itu. Macam kita disuruh masuk dalam lubang apa dia, jarum tu lah. Senang ke kita nak masuk dalam lubang jarum? Tak mudah. Tak mudah kita nak masuk dalam lubang jarum ini. Tapi nak gambarkan macam mana sukarnya saat mana di padang mahsyar ni susah sungguh. Sesak dada manusia di padang mahsyar Allah. Yang mengiringi terangkapnya had ujian. Ketika itu dibezakan orang yang yakin dan ikhlas. Mereka diizinkan untuk sujud. Lalu disingkapkan penutup daripada orang munafik. Sehingga kan belakang mereka menjadi lurus dan mereka tidak mampu untuk bersujud. Bila suruh sujud ada Allah, tak boleh sujud. Tak boleh, ramai di padang mahsyar tu tak boleh sujud. Bila nak sujud, dia terlentang balik. Kerana dia macam ada lastik begitu. Kat belakang masing-masing. Atas dunia dia tak sujud, ada Allah. Bila atas dunia lawan Allah, di padang mahsyar baru nak sujud ada Allah, tak boleh dah. Dah terlewat, dia panggil demikian. Dah terlambat dalam hidup mereka. Dia mengatakan bahawa ada sebahagian orang yang menafsirkan tidak mustahil Allah menyingkapkan betis menurut kehendaknya kepada sebahagian makhluk seperti malaikat ataupun selainnya. Ada ulama kata yang dimaksudkan dengan menyingkap betis itu apa dia? Kita mula nampak jumlah malaikat. Nampak malaikat-malaikat ramai rupa-rupanya. Kita waktu tu kita kata tak lepas dah kita. Mesti semua benda yang kita buat kena semua. Semua yang kita lakukan semua akan disoal di hadapan Allah. Sebagai suatu sebab untuk menjelaskan hikmahnya pada orang beriman dan orang munafik. Orang munafik ni dia yakin tak yakin. Macam kita dengan kuliah ni kan. Kalau orang munafik dia kata, iya ke ustaz tu sebut tu. Dia akan jadi macam tu. Orang yang beriman, bila orang beriman pada Allah, kita baca je ayat Al-Quran, betul. Bukan sekadar betul, dia menambahkan keyakinan. Ni kekuatan dalam jiwa kita. Satu anak biasa sebut pada jemaah, janganlah kita ni jadi orang munafik. Orang kita ni dia marah bila jadi orang kafir je. Kau ni macam orang kafir dia sebut. Jangan sebut kafir-kafir. Dah, engkau macam munafik. Ringan sikit dia sebut. Ringan sikit dia sebut demikian. Dia rasa munafik tu ringan. Tak, munafik ni susah. Ni pada diri kita ni, kita jangan jadi orang munafik. Banyaklah. Munafik ni dia boleh terjadi melalui 3 cara. Sama ada melalui keyakinan. Ramai orang kita ni tak yakin dengan Islam. Dia hilang keyakinan dengan Islam. Saya Islam ni saya percaya dalam bab ibadah je. Dalam bab yang lain saya tak terima Islam. Ni munafik. Yang kedua, munafik dalam ibadah. Macam mana munafik dalam ibadah? Macam kita salat. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila nak salat, rasa berat je nak salat. Rasa payah je nak salat. Bila kita nak baca Quran, a'udzubillah tu menguap dah kita ni. Ni tanda kita ni munafik ni. Ni jadi lemah je. Kita ni bila nak datang dengan kuliah kan, rasa berat je, heret je kaki. Heret kaki dengan payung-payung pun heret. Nak sebutnya susah sungguh. Nak datang pula duduk lambat lagi ke ustaz ni nak sampai. Nak sebutnya ni ada gaya kita ni. Dia jadi payah kita nak buat amal ibadah. Dalam amal ibadah, munafik dalam amal ibadah. Yang ketiga, munafik dalam akhlak. Munafik dalam akhlak ni apa dia? Berjanji mungkiri janji.
Janji sedap. Jaya kuasa hari ni, besok buat terus. Dia sedap janji kan. Ramai mana orang berjanji, saya kalau saya pegang, saya jadi macam ni, saya buat macam ni dalam hidup ni. Bila dapat je, tak buat-buat. Munafik terus. Ini cara munafik. Munafik pada akhlak. Bila dia beri tanggungjawab, dia khianat. Bila dia bercakap, dia bohong. Tanda munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, jangan kita jadi munafik pada 3 tempat ini. 3 tempat ni biasanya senang untuk jadi munafik dalam hidup seorang. Dia mengatakan bahawa yang disebut demikian. Al-Khatibi berkata, di dalamnya terkandung makna lain yang belum pernah aku dengar suatu contoh yang mengandungi makna bahasa. Aku mendengar Abu Umar meriwayatkan daripada Abu Abbas Ahmad bin Yahya An-Nahwi mengenai adanya makna yang berbeza di bawah nama dia. Nama ini, dia berkata, betis maksudnya diri. Seperti perkataan Ali radhiyallahu anhu ketika para sahabat kembali daripada memerangi golongan Khawarij, dia berkata, demi Allah, aku akan memerangi mereka sehingga betisku terlipat. Maksudnya dirinya. Dia sebut demikian. Ada juga makna yang pelik. Maksud betis yang disebut yauma yakshafu an saqin tu, waktu mana Allah yauma yukshafu an saqin tu maksudnya apa dia? Dia jawab, maksudnya betis diri. Betis sendiri tu akan terbededah. Ini pun makna yang diterjemah oleh Sa'd di kalangan para tabi'in. Abu Sulaiman berkata, kalimah ini juga mengandungi makna memperlihatkan pada mereka dan menyingkap hijab daripada pandangan mereka. Sehingga ketika melihatnya, mereka terus sujud pada Allah SWT. Ada lagi makna yang lain. Makna yang lain dikata apa dia? Makna yang lain, Allah mula buka segala perangai kamu, sehingga di waktu mana dibuka tu, kamu tersujud pada Allah. Tengok ni. Tengok Allah dedah. Tengok satu lagi, Allah dedah. Dedah satu lagi. Bila kita pun datang, kalau Allah dedah yang ni, aku sujud pada dia. Dia pun Allah dedah yang tersebut. Dedah tu, kita pun sujud terus pada Allah SWT. Itu yang dimaksudkan demikian. Sehingga ketika melihatnya, mereka terus sujud. Betul. Maknanya, betul kuasa Allah SWT. Kita ni kan, kadang-kadang kita buat benda yang baik, benda yang buruk ni, kita sembunyi. Benda yang baik dan benda yang buruk ni, sama ada baik ke, yang buruk ke, kita sembunyi. Kita kata, betul ke tak betul? Yang dalam keadaan demikian. Kita nak tahu, terdedah ke tak terdedah. Kita nak mencuba. Tiba-tiba, memang sampai sudah. Orang tak tahu. Yang kita buat baik ke buat jahat tadi. Tapi bila sampai di padang mahsyar, Allah buka. Bila Allah buka, terkejut dia. Allah terbuka juga dia sebut. Satu, macam mana jangan Allah buka? Jangan buka betis kita ni di padang mahsyar. Tutup betis-betis orang di dunia. Jangan buka aib orang di dunia. Siapa yang buka aib orang di dunia, Allah akan buka aib dia sampai dalam cerita dalam kelambu pun Allah cerita nanti. Benda yang dalam hidup kita ni. Maknanya atas dunia ni, saling kita tutup. Tutup aurat orang yang hidup di kalangan kita ni. Jangan kita nak suka nak dedah. Sikit-sikit je nak cerita dalam Facebook. Sikit-sikit je nak bagi tahu kita orang yang pertama yang tahu. Ini yang menyebabkan satu keburukan pada kita. Satu penyakit orang kita kan. Bila dapat berita orang mati. Dia pun sebar berita tersebut, orang tu mati. Orang ni mati. Padahal orang tu tak mati lagi. Dia sebar. Orang pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang orang sebut inna lillah. Orang tu tak mati lagi. Dosa ke tak dosa? Dosa besar dia panggil macam. Bukan dosa kecil, dosa besar. Satu, bila kita dapat berita orang mati, sahihkan dulu. Sama juga dengan berita apa dia? Berita-berita apa pun yang kita terima. Jangan cepat nak viral. Ni kita siap buat apa dia? Siap buat blog viral dia panggil. Kita ni nak suruh tularkan, nak suruh orang ni sampai sebarkan. Yang Allah suruh sebarkan ayat-ayat Allah, Al-Quran Karim. Yang ni kita tak nak sebar. Manakala yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tutup, kita buka pula. Bila kita buka, di waktu inilah menyebabkan di akhirat nanti terdedah balik. Allah buka segala rahsia-rahsia kita ni, dibuka di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah payahlah dalam dunia moden sekarang ni kan. Dunia kebendaan, dunia materialistik kita ni berlumba nak dapat maklumat awal.
Dulu nak cerita bila Amerika serang yang disebut dengan apa dia? Serang Iraq. Serang Iraq tu, Amerika boleh tutup berita ni selama seminggu. Tak tahu. Dunia tak tahu. Bila diserang, Amerika serang Iraq tu, dunia tak tahu. Seminggu baru terdedah pada masyarakat. Baru lepas pada seminggu serangan. Sekarang, kematian Michael Jackson mati tu, tak sampai 6 saat diberitahu. Cepat tersebar. Maknanya, ledakan maklumat tu laju sangat. Sekarang berita-berita jam 8 malam, malah dah nak tengok. Tak sama dengan dulu kan. Dulu, berita jam 8 tu nak tengok. Orang tengok. Kenapa nak tengok? Kerana nak tahu berita ni, sehari suntuk ni cerita apa. Sehari suntuk tersebut. Sekarang, orang mana nak tengok dah berita demikian? Kerana apa dia? Kerana lambat maklumat yang sampai. Kerana apa dia? Budaya kita ni nak tersebar, menyebarkan maklumat. Bila budaya kita nak menyebarkan maklumat ni terlampau laju sangat di kalangan kita, kita buat maklumat yang salah. Kita fitnah orang. Kita tuduh orang. Kita menyebabkan jatuhnya. Di waktu mana keadaan sedemikian rupa, yang ni kena tanggungjawab di padang mahsyar Allah. Siapa yang buat kerja ni, dia akan bertanggungjawab di padang mahsyar Allah SWT. Allahu Akbar. Payah kita kan. Orang kita ni, dia tak rasa dah. Yang penting aku dapat upah. Sekarang pula ada Red Bean Army dipanggil. Dalam WhatsApp ke, dalam Facebook ke, dia ada orang kafir, dia upah khusus. Seorang ni, dia ada lebih kurang 10 akaun Facebook. Dia ada lebih kurang 15 akaun Instagram. Dia kena seorang, gaji dia 5,000 hingga 10,000 sebulan. Kerja apa dia? Menyerang. Serang dia. Bila kerja dia serang, serangan-serangan ini, ramai di kalangan kita ni percaya dengan serangan tadi. Yang ni bahaya di kalangan kita. Yang ni di akhirat nanti kita boleh tengok, oh muka ni jadi RBA dahulu. Muka ni yang buat kerja macam ni. Dia nak jatuhkan orang Islam. Senang je di kalangan kita ni kena benda-benda yang demikian. Orang kita pula percaya terhadap maklumat-maklumat yang palsu. Dia berkata, Abu Sulaiman berkata kalimah ini juga mengandungi makna memperlihatkan pada mereka dan menyingkap hijab daripada pandangan mereka. Sehingga ketika melihat mereka terus bersujud, dia berkata, aku tidak memutuskan kata-kata ini dan aku tidak melihat keperluan mengenai yang mana aku lebih cenderung dalam perkara itu. Menurut pandangan penulis kataan ini, yang paling baik jika mahu. Dalam hadis Hasan, Abu Lis As-Samarqandi meriwayatkan mengenai surah Al-Qalam daripada Al-Khalil bin Ahmad, daripada bin Mani, daripada Hadab, daripada Hamad bin Salamah, daripada Ali bin Zaid, daripada Imarah Quraisy, daripada Abu Burdah bin Abu Musa, daripada bapanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat dibuat bagi setiap golongan apa yang mereka sembah di dunia. Setiap puak tu yang mereka sembah apa dia di dunia, itu yang akan nampak di pada mahsyar nanti. Setiap golongan mengikut apa yang mereka sembah dan tinggalkan orang yang mempunyai tauhid. Semua ni akan bergerak mengikut sembahan-sembahan mereka. Para hadirin sekalian kena perhati betul-betul, kita ni sembah apa? Kalau betul kita sembah Allah, kita kena tinggalkan semua ajaran-ajaran lain selain daripada ajaran Islam ini sendiri. Maknanya, dalam hidup kita ni, kalau betul kita ni hamba Allah, kita ni ikut segala perintah yang disuruh oleh Allah SWT. Jangan kita ni bercampur aduk. Saya ni Islam pun ikut, liberal pun ikut juga. Saya ni Islam pun ikut, kemudian sekularis pun saya ikut juga. Ni pahaman-pahaman yang diikuti dan dianuti di kalangan kita. Setiap golongan mengikut apa yang mereka sembah. Dan tinggallah orang yang mempunyai tauhid. Ditanya pada mereka, apakah yang kamu semua tunggu? Ditanya pada mereka, apakah yang kamu semua tunggu? Mereka menjawab, kami mempunyai Tuhan yang kami sembah di dunia, tetapi kami tidak melihatnya. Ada satu kumpulan tu, duduk je dia. Tak gerak-gerak dia. Orang tanya, tunggu apa lagi kamu? Tunggu Tuhan aku tak datang lagi. Tuhan yang aku sembah di dunia, tapi tak sampai-sampai lagi. Ditanya pada mereka, jika kamu semua melihatnya, maka adakah kamu semua mengenalinya? Tanya pada mereka, kalau kamu tengok Tuhan kamu tu, kamu kenal ke?
Mereka menjawab, benar. Ditanya lagi, bagaimana kamu semua mengenali sedangkan kamu semua tidak pernah melihatnya? Ditinggal ahli tauhid. Ahli tauhid ni maknanya orang yang betul-betul taat pada perintah Allah. Kamu kenal macam mana dia, Tuhan kamu tersebut, kalau sekiranya kamu tak pernah melihatnya? Mereka menjawab, dia tidak ada yang menyerupainya. Tak sama. Allah ni tak sama dengan segala-galanya. Lalu dibukakan hijab dan mereka melihat Allah sehingga mereka sujud padanya. Tinggal beberapa golongan yang belakang mereka seperti belakang lembu. Mereka mahu sujud tetapi mereka tidak mampu melakukan. Itulah yang dikatakan yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Rasulullah sebut, Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, para hamba-Ku, angkatlah kepala kamu semua. Sesungguhnya aku telah menjadikan pengganti setiap kamu semua dengan orang Yahudi dan orang Kristian di dalam neraka itu. Yahudi dan juga Kristian, asalnya tempat kalau kamu tak sujud pada aku, tempat kamu dalam neraka. Tapi oleh kerana kamu sujud pada aku, tempat kamu di dalam syurga, dan tempat dalam neraka itu telah digantikan dengan orang Yahudi dan Kristian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita keadaan yang berlaku di pada mahsyar Allah. Abu Burdah berkata, aku menyampaikan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Disebut hadis ini cerita pada Umar Abdul Aziz. Lalu dia berkata, Allah yang tidak ada Tuhan selain dia. Adakah bapa kamu menyampaikan hadis ini kepada kamu? Aku lalu bersumpah kepadanya 3 kali. Aku sebut wallahi, wallahi, wallahi. 3 kali aku bersumpah. Dia kemudian berkata, belum pernah ku dengar daripada seorang ahli tauhid satu hadis yang lebih aku sukai daripada hadis ini. Katanya Umar Abdul Aziz lah, bila orang cerita pada dia ni, yang disebut dengan hadis Hasan ini, cerita pada dia ni tentang mengisi suasana di padang mahsyar nanti, bagaimana orang sujud ini di padang mahsyar. Lalu dalam keadaan demikian, disebut ada Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz tanya, bapa kamu ke yang meriwayatkan hadis ni? Ya. Dia jawab, wallahi, wallahi, wallahi. 3 kali sebut. 3 kali itu sumpah dengan nama Allah, memang benar. Lalu Umar Abdul Aziz kata, demi Allah, inilah hadis yang paling aku suka dibacanya, menceritakan tentang suasana pada mahsyar Allah SWT. Hadis tersebut menjelaskan maksud tersingkap betis sebagai perumpamaan dalam melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni katanya tuan kitab kita ni. Maksud tersingkap betis tu apa dia? Nampaknya Allah. Tengoknya Allah, nampaknya Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis sahih Muslim. Sedangkan hadis yang saling ditafsirkan tidak ada beza. Alhamdulillah, tuan kitab kita sebut, mudah-mudahan kita fahamlah tajuk ini. Mudah-mudahan lah. Nampak walaupun pening, tapi mudah-mudahan fahamlah tajuk ini. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Rauh bin Junah, daripada pelayan Umar bin Abdul Aziz, daripada Abu Burdah, daripada Abu Musa, daripada bapanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda mengenai firman Allah Taala, pada hari betis yang disingkapkan dari cahaya yang agung, mereka sujud padanya. Yang meriwayatkannya hanya Rawah bin Junah, iaitu orang Syam yang membawa hadis Munkirah yang tidak diikut oleh pelayan Umar bin Abdul Aziz, terdiri daripada beberapa orang. Hadis yang sebelum ini jelas dan lebih kuat sanadnya, serta ini dibenarkan. Disebut yang hadis yang dibincangkan ulama-ulama hadis, dibincang keadaan hadis ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid ni siapa dia? Yang disebut Imam Ghazali. Imam Ghazali ini lebih cenderung kepadanya dan menghuraikan maksudnya. Dia berkata dalam Kashful Ulumul Akhirah, lalu Allah menyingkap daripada betisnya, lalu semua manusia sujud untuk mengagungkan dan merendahkan diri, kecuali orang kafir yang menyunggutukan Allah selama-lamanya mereka dan menyembah batu, kayu serta apa yang tidak dapat memberi kekuatan pada mereka. Tulang sulbi mereka menjadi besi sehingga mereka tidak mampu sujud, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-42 tadi. Fala yastati'un, mereka tak mampu nak sujud. Al-Bukhari meriwayatkan dalam tafsirnya dengan sanad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya, maka sujudlah mukmin lelaki dan perempuan padanya. Itu disebut demikian. Disebut dalam hadis Rasulullah
jelaskan terus. Pada hari kiamat, Allah singkat betisnya. Bila singkat betisnya, ulama-ulama bincang. Betisnya tu betisnya apa? Tapi bila manusia tengok betis tu, nampak betisnya tersebut, lalu sujudlah manusia semua. Di kalangan lelaki dan perempuan. Sujud mukmin lelaki dan perempuan. Ni perbincangan alim ulama lah. Ayat-ayat begini ni alim ulama bincang. Betis tu betis apa? Dia macam alim ulama bincang pasal tangan. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas pada tangan mereka. Maksud tangan tu macam mana? Tangan Allah. Lalu ulama bincang kalau demikian. Sama juga dengan ayat ni. Yauma yukshafu an saqin. Hari yang Allah buka betis. Allah tak lindungkan betis. Maksud betis tu apa dia? Tu yang disebut bentar tadi. Tak ingat dah kan? Tu semua tu. Yang disebut tadi. Apa dia maksud? Ulama sebut begini. Pandangan alim ulama terhadap tajuk ini. Saya berhati-hati dengan makna hadis tersebut. Tuan kitab kita ni, Imam Qutubi ni dia kata, saya berhati-hati dengan makna hadis tersebut. Dan saya mempertimbangkan untuk menolaknya. Hadis tadi lah. Saya juga berhati-hati dengan sifat neraka dan nyalaan neraka. Saya membiarkan tersembunyi di alam malaikat. Cerita tentang betis ni, serah pada Allah lah. Sebagaimana kalimah alif lam mim. Misal contoh. Ada orang tafsir alif lam mim tu ada makna. Ada orang tak boleh tafsir. Dia kata tak tahu apa dia. Ada orang yang disebut alif lam mim tu, lepas pada dia Allah gunakan huruf muqatta'ah, mesti Allah cerita tentang mengenai Al-Quran Karim. Itu cara alim ulama tafsir. Macam oleh yang demikian, kitanya diajar supaya belajar, tahu pandangan alim ulama terhadap perkara demikian. Kebaikan dan keburukan ditunjukkan di sebalik tajuk betis tadi, tidak boleh menimbangkan sesuatu yang dapat dilihat kecuali dengan timbangan para malaikat. Telah diterangkan mengenai al-mizan, amal yang ditimbang dengan tujuan menjelaskan berita yang benar dan juga hasan. Juga telah dijelaskan mengenai betis yang tersingkap agar tidak ada lagi keraguan, pertikaian dan pertentangan. Segala puji bagi Allah atas nikmat, pemahaman dan ilmu yang telah kita dapat sebentar tadi. Syukurlah pada Allah, walaupun belajar sekali pun, dalam bingung kita pun, tiba-tiba kita dapat juga belajar juga. Tak pernah kita terfikir ayat macam ni dibincangkan oleh alim ulama. Jadi hari ni alhamdulillah Allah bagi ilmu. Pada tahun baru kita ni, insya-Allah kita akan cerita tentang mengenai bagaimana melintasi titian siratul mustaqim. Nak lintas titian siratul mustaqim, sifatnya orang yang tidak dapat menyeberangi dan yang dapat menyeberangi titian siratul mustaqim. Kasih sayang Nabi Muhammad ketika itu pada umat dia bagaimana? Tengok orang nak melalui titian sirat. Titian dan pertanyaan sebelum siratul mustaqim serta penjelasan surah Maryam ayat yang ke-71. Ini pada minggu yang akan datang nantilah insya-Allah. Hari ni pun cukup yang ni je. Yang ni pun nampak macam berat dah. Pejam celik lah kita ni. Jadi mudah-mudahan sem baru ni tidak membingungkan kita sangat. Dalam semester baru kita ni, insya-Allah kita akan boleh faham suasana yang akan berlaku di padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita ni di antara orang yang mudah jadi pada mahsyar nanti insya-Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang payah melalui titian sirat nanti. Titian sirat ni kita bincang pada akan datang nanti insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi marda Azim Zandir bin Fuad. Allahumma shfi mardahu. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.